A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan, Kampung Sungai Lang Tengah, Banting, Selangor, yang saya mulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung dalam tajuk hukum faraid. Hukum faraid yang berkait dengan faraid ini ada dua hukum. Pertama, dalam hukum pelaksanaan faraid, dan yang kedua hukum mempelajari ilmu faraid. Yang lepas kita dah sentuh sedikit berkaitan tentang hukum pelaksanaan faraid, yang mana apabila seseorang itu meninggal dunia, maka wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seseorang apabila berlakunya pertelingkahan, pergaduhan, perkelahian di kalangan ahli-ahli waris sehingga menyebabkan putusnya hubungan silaturahim, mereka-mereka ini ibarat seperti ahli neraka yang sedang berjalan-jalan di atas bumi. Kerana apa? Kerana mereka ini telah melakukan tiga dosa sekaligus dalam waktu yang sama. Apa dia? Pertama, kerana mereka telah ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ingkar apa? Ingkar dalam melaksanakan faraid di kalangan ahli-ahli waris. Masing-masing tegak leher masing-masing. Masing-masing menggunakan hujah masing-masing, menggunakan akal semata-mata, mengatakan akulah yang paling layak dapat lebih, akulah, semuanya begitu. Tidak mengambil daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerana apa yang dikatakan ahli neraka berjalan-jalan di atas dunia? Kerana telah membuat perkara yang tidak baik kepada orang tuanya. Kita semasa mak ayah hidup dah cukup membuat mereka susah. Dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari, dalam keadaan ibu kita muntah-muntah, mabuk dan sebagainya, lahirnya kita nak menyusukan lagi, nak menjaganya, mendidik, membesarkan, semuanya itu memerlukan pengorbanan daripada kedua ibu bapa. Apabila mereka meninggal dunia,
kita tambahkan lagi susah mereka di alam kubur. Bagaimana dengan kita memutuskan hubungan silaturahim di kalangan adik-beradik, di kalangan saudara, hanya kerana harta pusaka yang ditinggalkan oleh mereka. Mereka cukup susah untuk mencari harta, kerja siang malam dengan keringat dan sebagainya, hanya tujuan untuk memudahkan, menyenangkan kita bila ketiadaan mereka. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, bukan hanya menyenangkan mereka, bahkan membuat mereka susah di dalam alam kubur. Yang ketiga, iaitu dengan dosa memutuskan hubungan silaturahim. Pahala orang yang menghubungkan silaturahim ini cukup besar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang menghubungkan, mengeratkan hubungan silaturahim ini, usianya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan begitu juga kesan buruknya apabila seseorang itu memutuskan hubungan silaturahim, lebih-lebih lagi hanya kerana harta pusaka. Kita nak dapat harta susah, kita kena kerja, kita kena dapat duit, beli itu, beli ini, baru dapat harta kita. Tetapi dalam faraid ini kita tak keluar apa-apa pun. Mati orang tua kita, kita dapat sekaligus begitu. Anak kecil kalau diberi RM5 dekat dia, dia suka. Kita ada 2 orang anak, bagi dekat abang RM5. Seronok tak dia? Seronok. Terima kasih ayah bagi duit RM5. Adiknya kita bagi RM10 contoh, beza RM5, up sikit RM5 adiknya. Adiknya pun seronok dapat duit RM10. Abang dia akan cakap apa? Tak aci lah ayah, adik dapat 10, saya dapat RM5 je. Marah si abang, mengamuk-ngamuk. Padahal asalnya dia tak ada apa-apa, tetapi diberikan RM5, dia seronok. Diberikan RM10 kepada adiknya, hilang keseronokan ketika mana dia mendapat RM5 tadi. Ini kanak-kanak. Jangan sampai kita menjadi seperti kanak-kanak. Kita semua ni orang yang dah mukallaf, akil baligh, boleh memikir yang mana baik, yang mana buruk. Semuanya ini ketentuan Allah, pasti paling adil daripada yang maha adil. Walaupun kadang-kadang dalam hati kita terdetik, kenapa aku dapat sikit, kenapa yang dia banyak, kenapa, tapi yakin ini adalah perintah Allah, dan pastinya ada ganjaran di sebalik kita patuh dengan perintah Allah. Dan kita yakin setiap ketentuan Allah itu adalah yang paling adil kerana datangnya daripada yang maha adil. 3 dosa ni dia buat sekali serentak dalam masa yang sama. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati dalam bab pusaka, kerana sekiranya kita ingkar, kesannya itu bukan hanya berlaku di dunia, bahkan berlaku di akhirat nanti, yang mana dosanya cukup besar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menentukan tentang wajibnya pelaksanaan faraid. Antaranya surah An-Nisa ayat yang ke-7. Yang ini kita dah sentuh pada perjumpaan yang lepas. Saya baca maknanya saja. Bagi orang-orang lelaki, ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi orang-orang perempuan pula, ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, nasiban mafruḍah, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Yusi di sini bermaksud Allah perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan, yang memberi maksud hukumnya adalah wajib. Allah perintahkan apa? Perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Dalam ayat ini panjang menjelaskan tentang pembahagian untuk anak-anak dan juga untuk kedua ibu bapa. Lizakari mithlu hazzul unsayan, iaitu bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Nisbah lelaki 2, perempuan 1. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak kita semuanya perempuan, 2 orang, 3 orang,
10 orang semua perempuan, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau seorang anak perempuan maka bahagian dia adalah 1/2. Siapa yang tentukan ni? Allah. Terperinci sejelas-jelasnya pembahagian faraid ini dalam Al-Quran. Allah terangkan dengan terperinci. Dalam ayat yang sama, di akhir ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariidatan minallah. Allah terangkan bahagian anak-anak, berapa lelaki berapa perempuan. Kalau perempuan semua ramai berapa, kalau seorang berapa, kalau ayah berapa, ibu berapa, keadaan-keadaan mereka Allah terangkan secara jelas. Akhirnya Allah berfirman, fariidatan minallah, pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan di sini bermaksud wajib. Allah perintahkan menjadi satu ketetapan untuk kita laksanakan. Laksanakan apa? Laksanakan faraid, iaitu dalam pembahagian harta pusaka kepada waris-waris si mati. Dalam ayat yang ke-12, ayat selepasnya, menceritakan tentang pembahagian suami, isteri, kemudian kepada adik-beradik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-12, wasiyatan minallah. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah. Ketetapan yang bermaksud mesti kena buat. Allah dah tetapkan sedemikian cara pembahagiannya. Tinggal lagi kita ikut apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berturutan ayat itu. 11 untuk anak-anak, kedua ibu bapa. 12 untuk suami isteri, untuk adik-beradik. Ayat yang ke-13, tilka hududullah, yang bermaksud segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut, yaitu dalam hal pembahagian harta secara faraid, dan ayat sebelumnya berkait tentang harta-harta anak yatim, adalah batas-batas syariat Allah, hududullah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, yaitu mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kejayaan yang amat besar. Ayat yang ke-13, Allah bagi galakan bagi orang yang patuh. Jawanya kata manut. Disuruh itu buat, dilarang ini tinggal. Manut kita dengan perintah Allah. Allah bagi galakan. Apa dia? Akan dimasukkan ke dalam syurga, kekal dalamnya, dan dalam syurga macam-macam nikmat kita akan perolehi, lebih besar daripada dunia dan isinya. Kalau kita rasa pusaka yang kita rebutkan itu sikit sangat, ingat balik ganjaran yang Allah berikan andai misal kata kita patuh dengan perintah Allah, yang mana balasannya syurga yang sangat indah. Ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ayat ni berturutan, 11, 12, 13, 14. 11 cerita, 12 cerita, 13 galakan, 14 ancaman. Apa kata Allah? Dan sesiapa yang derhaka dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariat, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab siksa yang menghinakan. Tuan-tuan nampak tak? Dari segi hukum pelaksanaan faraid ini, satu hukum yang cukup tegas. Bukan sunat, bukan galakan semata-mata, bahkan diberi ganjaran pahala masuk syurga, bahkan diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka.
nak kata peri pentingnya hukum pelaksanaan faraid ini, yang mana pada hari ini ramai di kalangan masyarakat kita ramai yang mengedepikan hukum pelaksanaan faraid. Bahagi ikut suka, bahagi ikut keutamaan, aku sulung aku patut dapat lebih, bahagi ikut jasa, aku yang banyak berjasa pada mak ayah aku patut dapat lebih. Anak derhaka, engkau dah dibuang oleh keluarga, mak ayah tak ngaku engkau sebagai anak, engkau tak hak, tak dapat harta pusaka mak ayah. Suka hati dia menentukan mengikut akal dia semata-mata, sedangkan Allah dah aturkan, Allah dah tetapkan yang mana hukum pelaksanaannya adalah wajib. Dalam ayat 176, ayat ini menceritakan tentang pembahagian untuk adik-beradik seibu sebapa dan sebapa. Ayat yang ke-12 tadi untuk ibu bapa dan adik-beradik seibu. Ayat 176 untuk menceritakan tentang pembahagian harta pusaka adik-beradik seibu sebapa dan juga adik-beradik sebapa. Akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu, yang bermaksud Allah taala menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Jadi cara tak nak sesat bagaimana? Dengan ikut pada perintah Allah. Bila kita tak ikut perintah Allah dalam hal faraid ini, maka akan berlaku kesesatan demi kesesatan, yang mana akibatnya akan memberi kemudaratan dan kerugian kepada kita sendiri. Berebut pusaka, akhirnya kita dengan adik-beradik habis berenggang. Kita, bahkan keturunan kita, anak-anak kita pun tak pernah jumpa dengan sepupu dia, hanya kerana kita bergaduh dengan abang, dengan kakak, dengan adik dalam hal pusaka. Yang kedua, dalil daripada sunnah Nabi SAW. Tadi dalil daripada Al-Quran tentang hukum wajibnya pelaksanaan faraid. Dalil dari sumber hadis Nabi SAW. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Siapa dia ahli fardu? Yang Allah terangkan tadi. Allah terangkan secara terperinci dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat 176. Tiga ayat ini yang menentukan tentang pembahagian harta pusaka kepada ahli-ahli waris secara fardu. Berikan, kata Nabi SAW, bahagian warisan yang ditentukan oleh Allah kepada ahli fardu-fardu tersebut. Siapa dia? Bapa, ibu, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Mereka ini ahli fardu. Berikan kepada mereka. Adapun baqinya, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat dengan nasabnya. Nanti kita akan bincangkan dalam hal asabah. Ini panjang perbahasannya. Kita akan masuk nanti dalam bab asabah, apa jenis asabah dan siapa dia ahli waris yang akan mendapat asabah. Asabah ni maknanya apa? Boleh jadi satu keadaan dia dapat semua harta warisan. Mati ayah, dia seorang anak tunggal lelaki, maka dia akan mewarisi keseluruhan harta ayahnya. Atau dia akan mendapat baqi selepas ahli fardu. Ada ahli fardu, si mati ada ayah, ada ibu, ada isteri, ada anak lelaki seorang. Anak lelaki ni asabah. Keadaan dia mendapat baqi selepas ahli fardu yang lain. Berdasarkan hadis ini, Nabi perintahkan berikan dahulu kepada ahli-ahli fardu. Bapa 1/6, ibu 1/6, isteri si mati 1/8. Ada tak baqi? Ada. Berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Dapatlah dekat anak lelaki ni. Atau boleh jadi tiga keadaan. Keadaan yang ketiga, orang yang mendapat asabah ni tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab ahli fardu telah menghabisi keseluruhan harta pusaka. Contoh, si mati dia ada suami, kemudian anak tak ada. Ada adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang, dan ada bapa saudara si mati.
Bermakna suami akan dapat berapa? Walakum nisfu, 1/2. Dan bagi adik-beradik perempuan yang seorang akan dapat berapa? 1/2 juga, kerana seorang. 2 orang atau lebih 2/3. Jadi bila ada seorang, suami 1/2, adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang 1/2, ada tak baki lagi? Habis dah. Setengah, 1/2, 1/2. Pak cik, bapa saudara si mati menunggu ni, mana bahagian aku? Mana bahagian aku? Tak ada lagi dah. Kerana apa? Kerana keadaan ketiga, asabah ini boleh jadi tak dapat langsung. Sebab dihabisi oleh ahli fardu. Kaedah kena bagi ahli fardu terlebih dahulu. Ada baki, baru ahli asabah akan terima. Berdasarkan hadis ini. Hadis yang kedua. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, rawahu Ahmad. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya. Ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Riwayat Imam Ahmad. Ini dalam bab wasiat, kita akan jumpa nanti, dan kita akan cerita tentang wasiat secara terperinci. Apa rukun-rukun wasiat, apa syarat-syarat sah wasiat, siapa penerima yang layak, siapa yang tak menepati syarat, adakah wajib dilaksanakan wasiat, nanti kita akan jumpa. Secara makna daripada hadis ini, Nabi SAW menegaskan bahawasanya Allah telah memberikan bahagian faraid, bahagian pusaka kepada ahlinya, kepada waris-warisnya. Ayah dah dapat, ibu dah dapat, isteri dah dapat, suami dah dapat, anak-anak dah dapat melalui faraid. Kemudian Nabi sambung, fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh lagi wasiat kepada ahli waris. Sebab apa? Ahli waris ni dah dapat dah bahagian dia. Allah yang tentukan secara faraid. Ni banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Harta yang kita ada, kita wasiatkan. Kalau ayah mati nanti, kereta ni bagi dekat abang kamu. Kalau ayah mati nanti, mak mati nanti, rumah pusaka ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Abang tadi waris ke tidak? Waris. Adik bongsu tadi waris ke tidak? Waris. Melainkan dia anak angkat, itu lain cerita. Bila mana mereka ini waris, maka terhalang daripada menerima wasiat. Dan ini juga banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Begitu juga dalam urusan wasiat sama rata. Ini pun banyak di kalangan masyarakat kita. Mak ayah kalau dah tak ada nanti, ayah pesan, ayah wasiat. Bila mak ayah dah tak ada, bahagi pusaka mak ayah sama rata, tak kira lelaki atau perempuan. Ini juga berlaku di kalangan masyarakat kita. Kerana apa? Kerana kita tak faham. Kita nak bagi bahagian kepada ahli waris ini, sedangkan kita tak faham ada larangan daripada Nabi SAW supaya kita tidak memberikan kepada ahli waris dalam bentuk wasiat. Kalau nak bagi masa hidup, silakan, kerana itu termasuk dalam hibah. Hibah ni tak kisah nak bagi kat siapa-siapa pun, silakan. Tahadu wa tahabu, saling memberilah kamu, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Kita ada kawan bagi 100, bagi sunat, bagi dekat orang itu, bagi dekat orang ini. Cuma dalam bab memberi kepada anak-anak ada khusus, iaitu dari segi keadilan. Tak boleh kita lebihkan yang lain kemudian nafikan hak yang lain. Ini dalam bab hibah kepada anak-anak. I'dilu baina abnaikum. 3 kali Nabi SAW ulang, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Maksudnya apa? Kalau nak bagi dekat anak-anak ni hibah masa hidup, nak bagi tanah ni dekat anak A, nak bagi tanah ni dekat anak B, nak bagi tanah ni dekat anak C, i'dilu, berlaku adillah. Atau ulama, adil di sini boleh jadi pendapat yang masyhur, sama rata. Bahkan ada ulama mengatakan afdal ataupun sunat kita berikan mengikut pembahagian faraid. Bagi bila? Masa hidup.
bagi siap-siap. Ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Kita ada 3 ekar tanah, seekar dekat kampung A, seekar dekat kampung B, seekar dekat kampung C. 3-3 keluasan yang sama, nilainya pun sama semua, 100,000, 100,000, 100,000. Adilnya, kata ulama, ada yang mengatakan kena sama rata, bagi seekar setengah, bagi seekar setengah. Ini masa hidup. Bahkan kata ulama yang mengatakan sunat untuk kita berikan mengikut portion faraid. Maksudnya apa? Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Bagi anak lelaki 2 ekar, bagi anak perempuan 1 ekar. Bagi siap-siap. Kalau kita yang nak tentukan semasa hidup, hukumnya harus. Tapi bila kita meninggal dunia, tak boleh dah nak kongkong anak-anak, oh ni kena bagi dekat ni kena bagi kat ni. Penerima pula di kalangan waris, maka termasuk dalam larangan Nabi SAW, fala wasiyata liwarithin. Dalam riwayat lain ada yang menambah illa ayyasha'a warthah, iaitu sekiranya diizinkan oleh ahli waris. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat nanti. Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka. Ini yang saya katakan tadi, aku yang jaga ayah, aku patut dapat lebih. Aku yang sulung, aku patut dapat lebih. Dek, kakak dengan kakak-kakak kamu yang lain dah bermesyuarat, kami sepakat untuk bahagi sama rata. Oh, suka hati dia. Ada 10 orang adik-beradik, seorang lelaki, 9 perempuan. Yang lelaki ni bongsu pula tu, paling kecil. Tapi semua dah akil baligh lah. Kakak yang sulung kata, dek, dia cakap yang adik bongsu, ucu, Along dengan kakak-kakak kamu yang lain 9 orang ni, kami dah bermesyuarat. Oh boy. Mesyuarat tingkap dia. Kami dah memutuskan bahawasanya harta pusaka mak ayah kita kena bahagi sama rata. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Gunalah kuasa veto sekalipun, kau sebagai yang sulung ke, kau sebagai abang ke, kau sebagai kakak ke, dalam bab faraid wajib mengikut hukum faraid. Melainkan illa ayyasha'a warthah, melainkan adik yang bongsu ni tadi setuju. Kalau adik kata, tak boleh kak, harta ayah ada 11 juta contoh, banyak 11 juta. Kalau ikutkan, saya dapat 2 juta, kakak-kakak semua dapat 1 juta, 1 juta je semua. 9 orang perempuan 9 juta, yang lelaki 2 juta. Dapat tak nisbah 2-1? Dapat. Lelaki 2 juta, perempuan 1 juta. Tiba-tiba nak bagi sama rata, sikitlah bahagian saya, kata adik ni. Kalau bagi sama rata, kira-kira 11 bahagi 10, 1.1 juta. Susut berapa? 900,000. Bukan sikit. Tak nak, saya nak ikut bahagian saya, ikut faraid. Kakak-kakak yang lain ni haram kata dia tamak. Tamak ni maknanya apa? Mengambil hak orang masuk poket dia. Adik ni ambil tak hak orang? Dia bukan ambil hak orang, dia ambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Jadi dalam bab takharus nanti kita akan jumpa bab takharus, bab melepaskan hak. Salah satu syarat utamanya adalah kena ada keredaan daripada waris, yang mana bahagian dia asal banyak macam adik tadi, menjadi sedikit, kena ada reda daripada dia, persetujuan daripada dia. Tak boleh ikut majoriti 2/3, ingat parlimen ke apa. Tak boleh. Tak boleh ikut majoriti di kalangan ahli mesyuarat, tak boleh. Mesti kena dapat reda daripada waris yang asalnya banyak, macam yang ucu tadi, asalnya 2 juta, nak bagi sama rata jadi 1.1 juta, kena dapat keredaan daripada dia, kebenaran daripada dia. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Itulah balasan Allah Ta'ala bagi mereka yang ingkar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka hududullah, ayat yang saya bacakan tadi, yang bermaksud segala hukum yang tersebut, iaitu dalam pembahagian harta kepada anak yatim, faraid dan wasiat, adalah batas-batas syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 Allah sambung, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Kemudian kita masuk dalam bab hukum mempelajari ilmu faraid. Tadi hukum pelaksanaan ilmu faraid, hukum pelaksanaan faraid. Yang ini kita masuk dalam hukum mempelajari ilmu faraid. Bila sebut tentang hukum, terbahagi kepada dua. Satu, hukum pelaksanaan. Yang kedua, hukum mempelajari. Yang ini insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Sikit masa lagi saya nak cerita dengan tuan-tuan berkenaan dengan fail faraid peribadi. Azan ke teruskan? Teruskan ya. Boleh saya teruskan ya? Saya minta izin ya. Fail faraid peribadi. Biasanya saya akan terangkan ini pada awal-awal. Cuma masa mula-mula kuliah saya cari-cari tak jumpa. Dalam minggu lepas baru jumpa dalam bonet kereta rupanya, tersorok. Masjid-masjid lain semua dah lepas dah. Mana yang dah lama lah. Masjid Sungai Lang Tengah ni bagi saya masih baru lagi. Tak sampai setahun lagi kita punya pengajian. Jadi saya sarankan, nak kata wajib tak ada dalil. Kita tak boleh sukur-sukur nak kata oh ni wajib, tak ada, sebab tak ada dalil. Tapi secara peribadi, saya dan juga sahabat-sahabat lain dalam pertubuhan doa faraid Malaysia, kami sangat-sangat menggalakkan kita semua, termasuk saya, setiap orang menyediakan satu fail faraid peribadi. Apa yang ada dalam fail ini? Pertama, kena ada salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak mendapat pusaka dan sijil nikah. Siapa waris kita? Kalau aku mati, aku ada ayah, aku ada mak, aku ada isteri seorang, aku ada anak-anak. Semua salinan IC mereka masukkan dalam fail ini. Apa hubungan kita dengan anak? Anak. Apa bukti? Surat beranak mereka. Surat beranak mereka salinannya masukkan juga dalam ni. Apa hubungan aku dengan bini aku? Oh, isteri. Apa bukti? Sijil nikahnya. Masukkan sekali dalam ni. Kerana semuanya ini akan diperlukan semasa kita buat permohonan pusaka si mati. Kadang-kadang banyak berlaku di kalangan waris-waris terkendala atau tertangguh urusan tuntutan permohonan pusaka itu hanya kerana tidak mendapat kerjasama di kalangan ahli waris. Dalam isu nak minta salinan IC pun tak bagi. Ini saya pernah alami sendiri. Kita nak minta salinan IC sebab kita nak uruskan pusaka arwah ayahnya. Diingat kita scammer. Minta salinan IC. Jadi kita yang kena sediakan semasa kita hidup. Bila kita mati nanti, kita dah tak risaukan dah tentang urusan permohonan pusaka oleh waris-waris kita. Yang kedua, kena ada salinan dokumen harta seperti salinan geran tanah, geran rumah, surat perjanjian jual beli dan kenderaan. Geran-geran yang kita ada atas nama kita masukkan dalam ni salinannya. Nak masuk original pun boleh, nak masuk salinan pun boleh. Kalau salinan nanti kena dapat salinan diakui sah, barulah kita akan upload dalam sistem MyLand. Nanti kita akan bincangkan tentang proses praktikalnya. Bagaimana nak buat tuntutan pusaka si mati, permohonan pusaka. Kena masuk dalam website sekian, apa nak kena sediakan, upload dan sebagainya. Dan bagaimana proses-prosesnya, nak kena tunggu berapa lama, apa pula proses selepas ini, insya-Allah kita akan bincangkan pada perjumpaan akan lain. Yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Yang ini juga kena masukkan. Kalau kita ada 5 bank, RSB-nya, CIMB, Bank Islam, masukkan semuanya dalam ni, termasuk tabung haji dan juga KWSP. Tuan-tuan, kalau misal kata ayah kita mati, meninggal dunia pagi tadi, tengah hari dikebumikan, petang kita pergi bank, cakap dengan kaunter, saya anak kepada sipulan bin sipulan, saya nak keluarkan duit dia semuanya kerana dia telah meninggal dunia pagi tadi. Encik siapa? Saya anak dia. Agak-agak bank bagi tak duit? Takkan bagi. Melainkan ada surat perintah pusaka atau surat kuasa atau sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, barulah kita boleh keluarkan duit yang ada dalam bank-bank, dalam KWSP, dalam tabung haji. Cuma dalam tabung haji, isu tabung haji dan KWSP, dua agensi ni
ada proses ataupun ada konsep letak penama. Saya letak penama KWSP saya, nama isteri saya. Bila saya meninggal pagi, petang isteri boleh keluarkan terus, kerana namanya ada dalam sistem sebagai penama. Cuma kena ingat, penama dalam KWSP, penama dalam tabung haji bukan menjadi milik dia harta tersebut. Dia cuma pemudah cara, ibarat pemegang amanah. Keluarkan duit itu dan wajib dibahagikan secara faraid, bukan milik dia tunggal. Ni banyak juga berlaku, ayah letak nama aku sebagai penama, aku punyalah. Sedangkan harta tersebut, KWSP itu, tabung haji itu termasuk dalam harta pusaka. Nanti kita akan masuk juga dalam bab apa dia harta pusaka, apa dia bukan harta pusaka. Ada senarai-senarainya. Oh, yang ni harta pusaka, oh yang ni bukan. Dan banyak di kalangan kita ada yang tersalah faham, ini harta pusaka ke? Ingatkan bukan. Selama ni ingat bukan harta pusaka. Apa bezanya dua, Ustaz? Bezanya bila ianya harta pusaka, wajib ataupun tertakluk dengan hukum faraid. Tak boleh suka-suka hati kita nak guna untuk apa, belanja untuk apa, bahagi macam mana, tak boleh, kerana tertakluk pada hukum faraid. Kalau bukan harta pusaka, silakan ahli waris nak guna untuk apa, nak bahagi macam mana, silakan, kerana tidak ada garis panduan daripada syariat untuk mengelola selagi mana tujuannya tujuan yang baik, bukan untuk perkara maksiat. Kita gunakan duit ini untuk bagi dekat uncle tongseng contoh, untuk buka kedai judi, tak boleh lah. Kena perkara-perkara yang baik. Kemudian salinan dokumen harta-harta yang berkenaan seperti sijil takaful, MRTT, MLTT ataupun Autolife. Apa benda ni Ustaz MRTT ni? Kita kalau yang pernah buat pembiayaan rumah, beli rumah teres, beli rumah semidi, double story, kalau kita buat pembiayaan dengan bank, kita kena buat MRTT ataupun MLTT, ibarat macam takaful lah atau insurans. Polisi itu masukkan dalam ni, dan kadang-kadang kita terlepas pandang. Pinjaman 35 tahun, tapi takaful yang cover ni cuma 30 tahun saja. Sebab kita main sign je, sebab tebal kan. Yang pernah buat pinjaman tahulah, buat pembiayaan, sign ni setiap muka surat, tak baca pun. Tapi dalam tu kena pastikan, tengok betul-betul tempoh yang di cover tu berapa lama, dan tempoh pembiayaan kita tu berapa lama. Begitu juga dalam Autolife, beli kenderaan yang baru, beli kereta baru, beli motor baru, biasanya setakat ini belum lagi diwajibkan. Kalau beli rumah, beli tanah diwajibkan semasa kita buat permohonan pembiayaan, mesti kena beli takaful ataupun MRTT. Tapi kalau kenderaan belum lagi, menjadi pilihan. Saya syorkan kalau boleh kita buat juga, bayarlah sikit, lebih kurang dalam 2,000 lebih, tengok pada nilai kereta, nilai kenderaan yang kita beli. Kita ambil sekali Autolife yang Islamik punya. Apa tujuan? Bila kita meninggal dunia, pinjaman tadi contoh 9 tahun, kita baru pakai 2 tahun, meninggal kita, maka bakinya itu akan di cover, dibayar oleh syarikat-syarikat takaful yang kita ambil semasa kita buat permohonan untuk Autolife ataupun takaful. Kemudian senarai hutang dan penghutang. Kalau kita ada hutang dengan orang, catat, masukkan dalam ni, tarikhnya bila, berapa jumlahnya. Dan kalau misalnya kata ada orang yang berhutang dengan kita, juga masukkan dalam fail ini, nyatakan secara terperinci siapa orangnya, bila dia berhutang, berapa jumlahnya. Kemudian yang keenam, dokumen hibah, wasiat dan pesanan. Ini kalau ada, kalau kita ada nak buat wasiat, tulis siap-siap dalam fail yang kita sediakan ini. Kemudian yang ketujuh, struktur faraid pribadi. Kalau kita mati, siapa waris kita? Ini yang saya buat. Ini yang saya buat. Ini tuan-tuan mungkin berbeza lah, lain orang lain punya waris. Ini saya, isteri saya, mak saya, ayah saya masih ada, anak-anak saya 6 orang, seorang perempuan, 5 lelaki. Buat struktur, kemudian nyatakan bahagian setiap seorang berapa, dan kena update selalulah. Kalau misalnya kata ayah meninggal, okey, buat carta yang baru, ayah dah tak ada, bahagian dia akan berbeza nanti. Macam saya buat contoh, andai misalnya kata harta saya ada 1 juta, berapa ayah saya akan dapat? Ayah 1/6, berapa dia punya nilainya ayah akan dapat.
Ibu 1/6 berapa bahagian dia? Isteri 1/8 berapa bahagian dia? Anak-anak asabah bil ghairi, nisbah lelaki 2 perempuan 1, berapa setiap seorang akan dapat? Kita buat dalam fail peribadi ini supaya apa? Supaya bila kita meninggal dunia, waris-waris kita, anak-anak kita jumpa fail ni, mereka dah senyum dah. Senyum maksudnya bukan suka kita mati, tak. Senyum sebab mereka dah tahu dah, oh lepas ni mudah dah urusan kita untuk membuat permohonan pusaka. Kalau tak ada, ini akan jadi sukar dan menjadi penyebab berlakunya tangguh demi tangguh pengurusan pusaka. Cari-cari geran tak jumpa, lepas seminggu baru jumpa bawah kapet sana. Cari-cari lagi tak jumpa, mana geran tanah ayah yang ini? Cari bawah bantal tak jumpa, cari bawah katil tak jumpa, lalah jumpa kat mana? Atas siling, contoh. Nak kata berseleraknya kita punya dokumen-dokumen. Kadang ada orang tak ada laci semua, jenuh anak nak cari satu persatu. Selagi tak jumpa, selagi tu tak boleh nak buat tuntutan permohonan tu, belum boleh, sebab nak kena senaraikan semua. Boleh buat, tetapi anda misal kata lepas seminggu jumpa pula, kena buat permohonan baru, permohonan tambahan untuk kita masukkan dalam sistem mainland tadi, supaya apa? Supaya tanah yang baru jumpa ni, geran itu tak tercicir daripada senarai pusaka si mati. Setakat ni ada soalan sebelum kita akhiri? Tak tahu nak tanya apa Ustaz. Tak ada. Dia biasa masa kuliah tak ada, tapi kalau nak balik, saya nak pergi kereta, saya nak pergi motor, Ustaz, masa tu baru ada soalan. Tak ada soalan ya? Okay, kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dalam tajuk hukum mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, terambil masa yang lebih daripada yang sepatutnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.